Okey, saya nak bagi pemahaman pasal solat tadi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan diberi tugasan oleh isteri untuk cari tembikai, encik cari tembikai yang macam mana? Nak tengok macam mana tembikai tu elok tak elok? Encik buat apa? Ha? Oh, suruh potong. Oh, kan? Potong tu sebelum bayar ke lepas bayar? Kan? Ni baru logik sikit. Jaranglah boleh potong dulu. Ni tak nak. Mana boleh? Lagi kalau beli dekat shopping komplek, beli dekat Maidin ke apa, boleh ke potong dulu? Dah siap potong. Okey. Tu bijak. Beli yang dah siap potong. Okey, baiklah. Selamat tuan-tuan. Betul lah tu kan? Okey, kita kalau nak beli tembikai, nak beli buah yang tak nampak dalam, kita tengok luar. Betul tak tuan-tuan? Sebab ada orang kata perempuan ada tu yang tak tutup aurat lagi baik daripada yang tutup aurat. Contoh, orang buat kiasan benda ni, logik akal. Kita pun jawab dengan logik akal ya. Buah tembikai, kita nak beli, kita tengok luar. Okey, lepas tu kita kocok-kocok sikit. Contoh kan? Okey, rasa macam tak ni, tak ada lebam, kita bawa balik. Belah, tengok-tengok busuk. Itu normal, betul kan? Yang tak normalnya, kalau tuan-tuan beli buah tembikai, nampak dah busuk kat luar, nampak dah lebam, mungkin dalamnya elok, luar je nampak lebam. Luar je nampak berulat ni, dalam mungkin elok, jangan bersangka buruk. Oh, contoh, dah sasah berulat kat luar, dah sasah lebam kat luar, dalam mesti tak elok. Betul tak tuan-tuan? Buah apa pun, subhanallah. Buah mangga ke, buah apa ke, buah ni ke, kalau nampak luar tak elok, dia mesti dalam tak elok. Tapi yang banyak berlaku, luar nampak elok, bila buka tak elok, durian tu masam. Itu banyak berlaku. Luar nampak elok, cantik, daripada pengalaman kita. Sebab itu bila kita nak nilai manusia, memang ada qawaid fiqh. Nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya mampu menghukum daripada zahir. Macam buah tadi juga. Bila luar nampak elok, semayang, tutup aurat, subhanallah, zahirnya nampak baik, tapi bila kita kenal, rupanya kaki ngumpat, kaki buka aib orang, kerja malas. Luar nampak elok, is normal. Luar nampak elok, bila kenal dalam tu buruk. Tetapi kalau luar dah nampak buruk, luar jelas-jelas menentang Allah, tak solatnya, tak tutup auratnya, contoh, jelas-jelas sombong. Ini kesombongan yang paling tinggi ni. Contoh anak kita suruh, dek tolong mak jap ambil air, mak dahaga, ambil lah sendiri. Kalau anak jawab macam tu lah kan, lawan kita, kita cakap apa? Ya Allah, kita pun cubit kan, apa melawan, cakap mak ni, mak suruh ni. Contoh benda-benda yang besar lah, kita akan cakap anak ni melawan. Tapi Allah dengan kita, banyak kita lawan Allah, tapi Allah tak pernah pun terus cubit kita. Maksudnya terus lepas lawan Allah, buat satu kemungkaran, buat maksiat, terus jatuh longkang. Tak ada. Allah sangat baik. Tak ada Allah tarik nikmat daripada kita. Allah sangat baik dengan kita. Sedangkan Allah mampu buat benda tu sekelip mata. Nak kata Allah sangat sabur, Allah yang sabur, Allah yang maha penyabar. Allah sangat sabar dengan kita. Kita panggil anak kita, tuan-tuan, Along, dia diam. Kita tahu, kita nampak dia duduk main telefon. Along, panggil kedua. Lepas 5 minit panggil lagi Along. Tuan-tuan buat apa kalau anak macam tu? Ke tuan-tuan, tak apa Along, it's okay Along tak datang, it's okay. Oh, tak adanya, bapak ni akan pergi dekat Along tu, rampas telefon, dengar tak abah panggil tadi? Subhanallah. Allah panggil kita, hayya ala salah. Datang semayang, pujuk. Tunggu 15 minit tak datang lagi. Tunggu setengah jam tak datang lagi. Sejam pun tak datang lagi. Ke pukul 3 tak solat Zuhur lagi. 3:30 tak solat Zuhur lagi. Ada apa-apa berlaku tak pada kita? Tak ada. Allah boleh je buat kita buta ke, buat apa, semuanya Allah boleh buat. Nak kata Allah ya sabur, Allah yang paling penyabar. Sebelum kita cakap anak kita degil, kita lagi degil dengan Allah. Lagi kita tak ubah cara komunikasi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan anak, dengan isteri bermasalah. Tadi saya tak cerita habis pasal suami tu tak dampun, tapi saya nak bagi tahu, subhanallah, orang yang jaga solat, orang yang jaga aurat tapi dalamannya tak baik, ia menunjukkan insya-Allah dengan dia jaga aurat, dengan dia jaga solat, lama-lama dalaman dia akan baik. Tapi orang yang tak jaga zahir, subhanallah, itu menunjukkan hati dia pun sakit. Kita tak boleh cakap hati dia mungkin baik daripada kita.
Tapi dari sudut logik akal yang kita cakap buah tadi tu pun begitulah logiknya. Sesuatu perbuatan yang buruk pada zahir, ia mesti daripada dalam. Sebab Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu, apabila daging itu baik, baik seluruh anggota badan. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, bila daging ini buruk, busuk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Kata-katanya pun akan buruk, perlakuannya akan buruk. Ala wahya qalbun, katalah itu adalah hati. Yang zahir akan melambangkan hati. Subhanallah. Okey, jadi soalan apa ni tadi tu? Pasal suami tu. Ustazah, isteri ni dia kata kalau bercakap dengan suami, tegur suami, suara dia ni tinggi. Kalau menjawab pun salah, tak jawab pun salah. Kalau tak jawab, kenapa diam? Betul lah tu salah. Contoh kan, kenapa diam? Kalau jawab pun salah. Sian orang lelaki. Biasa tuan-tuan buat apa? Malah layan. Saya ada satu kisah untuk muhasabah orang perempuan. Klien saya datang. Isteri ni, kita ada buat session, ada satu slot, saya tahu masa dah nak habis, tinggal lebih kurang. Okey, dah habis pun. Dah 11.03 minit. Tapi ada pengajaran yang sangat bagus daripada cerita kisah benar ni. Ringkas je. Saya bagi isteri dengan suami isteri, okey puan, tuan, sekarang adalah sesi untuk masing-masing boleh luar. Siapa nak mula dulu? Ustazah, saya dulu, isteri. Saya mula dulu Ustazah. Saya ada tak banyak pun Ustazah, ada 10 perkara je yang saya nak sebutkan pada suami saya. Suami ni kan muka pun macam tu kan. Dia pun cakap, pertama saya harap suami saya gini-gini. Kedua Ustazah, ketiga, perempuan pandai susun ayat tuan-tuan. Bunyi soleha je ayat. Subhanallah Ustazah, insya-Allah. Dia selit-selit tu. Saya pun sedar kelemahan saya Ustazah, tapi untuk suami saya, perempuan kan mulut manis kan. Dia cakap. Lepas tu, okey puan, terima kasih. Sekarang encik, peluang untuk encik, saya harap isteri diamnya. Puan jangan cakap apa-apa. Kalau saya tak cakap macam tu, sekali si suami sebut, mama jawab. Okey, sekarang untuk encik pula. Suami diam. Saya habis cungkil. Encik, cakaplah encik. Takkan tak ada satu. Diam. Diam je. Lepas tu akhirnya saya bagi kertas. Kertas. Okey encik, kalau encik tak nak cakap, encik boleh tulis. Orang isteri pun kena bagi. Kalau tak ada aktiviti, isteri ni akan jadi lain macam. Okey. Jadi saya bagi juga kertas, tulis. Okey. Sekarang kita tulis. Saya memang suka buat macam tu. Nanti akan buat tanda tangan. Kemudian ni, saya akan buat salinan untuk saya, salinan untuk ni. Sebab apa yang kita cakap, lepas tu janji kita pada pasangan biar bertulis. Sebab akan datang, bila datang sesi yang seterusnya, saya akan keluarkan balik, dah buat belum apa janji kita nak berubah untuk pasangan. Cakap senang, buat senang. Masa tu kalau tak ada Ustazah, saya tak buat. Baliklah, nanti datang balik. Sebab saya kata kalau klien tak nak bagi kerjasama, tak nak ubah, apa yang dia cakap dia tapi tak nak buat, tak ada apa yang berubah. Tapi biasa mesti ada kaitan dengan solat. Saya kata orang lelaki tadi tu yang isteri makian teruk tu, saya kata encik ada masalah komunikasi dengan Allah. Sebab itu isteri encik dengan encik ada masalah komunikasi. Isteri suka makian. Habis tu saya kena buat apa Ustazah? Saya suruh Ustazah nasihat isteri saya, Ustazah nasihat saya pula. Sebab masalah encik bukan masalah saya. Encik diuji oleh isteri macam tu. Saya kata encik kena balik semula pada Allah, baiki komunikasi. Solat tak boleh tinggal, itu saatnya kita bercakap dengan Allah. Solat dia awal waktu, cuba solat di masjid. Dia telefon saya balik tak sampai 2 minggu, Ustazah tak payah panggil lah isteri saya, Alhamdulillah banyak perubahan. Saya tanya siapa berubah sebenarnya? Betul lah saya berubah. Betul tuan-tuan puan-puan. Sebab itu Allah berfirman, setiap apa yang berlaku pada diri kamu, maksudnya kebaikan atau keburukan adalah disebabkan diri kamu sendiri. Ubah diri sebelum komplain orang lain. Komplain anak, komplain suami, cuba ubah diri kita. Subhanallah, Allah akan ubah orang sekeliling kita, insya-Allah. Baiklah. Lepas tu suami ni kan saya bagi kertas, dia tulis sikit, lepas tu dia potong. Lepas tu dia tulis, tu dia potong balik. Isteri ni kan, Ustazah boleh tak muka surat belakang? Betul. Dah habis muka surat sampai bawah belakang pula. Saya kata boleh, bagilah buat aktiviti. Perempuan tak hidup diam. Okey. Lepas tu saya tanya, encik, dah siap tu encik? Kenapa encik tak cakap, tak tulis? Saya tak boleh nak bantu encik. Apa yang encik nak daripada isteri apa semua? Lepas tu isteri ni kan menjawab, itulah Ustazah, saya tak ada apa-apa masalah. Nampak tak?
Tengok. Dia tak ada apa nak komen saya pun. Saya okey. Saya okey. Aduh, perasan betul lah. Memang pengerusi perasaan sedunia. Macam tu kan, persatuan. Saya okey. Tengok, dia tak satu pun dia tak boleh nak komen saya. Confident betul. Suami bila dengar isteri cakap macam ni, suami jawab, Ustazah macam ni, saya dah kahwin 20 tahun dengan isteri saya. Saya tahu buruk dia. Saya tahu kelemahan dia. Saya tahu di mana aib dia. Kalau saya nak tulis Ustazah, memang tak cukup kertasnya Ustazah. Tapi sebab saya kenangkan kebaikan dia, pengorbanan dia, dia susah payah mengandung melahirkan semua tu, saya tak sanggup tulis walaupun satu. Ustazah paksa macam mana saya tak akan tulis keburukan isteri saya. Isteri dia kat sebelah menangis-nangis. Saya pun, saya nak sebut orang perempuan, kadang-kadang kita rasa kita menang, kita boleh sebut itu, ini pada suami. Bang, gini-gini, awak sebagai suami, tadi saya dengar ceramah Ustazah Asma, dia siap tambah, Ustazah tak cakap pun dia tambah. Guna nama Ustazah. Ustazah cakap macam ni, macam ni, bang, gini. Bukan saya cakap, Ustazah cakap. Kan? Minta maaf kalau kita datang majlis ilmu tapi menampakkan aib orang lain, aib suami, aib orang lain, kita tak dapat manfaat apa-apa. Sebab itu dalam kitab Hidayatul Salikin, yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu dia letak antara ciri bermanfaat, melihat aib diri sendiri, menambah ketakutan tentang Allah, menambahkan ni, semua nampak diri sendiri. Tapi kalau kita dengar satu ilmu, nampak orang lain, menunjukkan ilmu tu bukan jadi manfaat untuk kita, jadi musibah untuk kita. Balik duk nampak keburukan suami, nampak keburukan anak. Tapi bila kita dengar, melihatkan kelemahan kita sebagai suami, tuan-tuan, tanggungjawab banyak benda tak buat, isteri semua tengok diri sendiri, insya-Allah ilmu tu jadi bermanfaat. Kita boleh ubah diri kita dan kita boleh ubah orang sekeliling kita, insya-Allah. Subhanallah.